Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Suria Ila Saleh, hamba Allah, sahabat dekat Insta, dekat Facebook, dekat TikTok. Baik, alhamdulillah syukur pada Allah kerana pagi ni dalam kuliah yang pendek ni sekejap aja. Yang mulia Ustaz Nurulis, barakallahu fikum, Hasimah Musa. Jangan lupa ya, tolong sharing pada teman-teman kita yang lain. Sekejap je kuliah pagi ni, kerana kejap lagi ada program TV. Maka dalam kesempatan yang ada ni, kita nak belajar satu karakter, kualiti yang ada pada seindah-indah manusia, sehebat-hebat manusia, sungguh-sungguh manusia, itu Rasulullah SAW. Wassalamualaikum Hasimah Musa, Hairul, Siti Rumdiyah, Muhammad Syukur, alhamdulillah semua, Siti Hajar, alhamdulillah Nushidah, Jamalia, Ila Saleh, sahabat di mana saja anda berada, Malaysia baik, di Brunei, Singapura, di Indonesia, di Saudi, alhamdulillah semua sahabat yang ada pada pagi ni. Dan petikan yang ambil ni pada kitab yang bertajuk Isteri dan Puteri Rasulullah SAW, satu buku baru yang sangat baik untuk kita miliki. Pada harga RM35 saja, yang mudah-mudahan dapat membantu kita membentuk keluarga, mencorakkan mereka sebagaimana akhlak keluarga Rasulullah SAW. Baik. Alangkah baiknya jika kita dapat menyelami, mengkaji sejarah hidup Nabi SAW, menghayati suasana kehidupan Nabi bersama para isteri, baik sebelum atau sudah menjadi Rasul. Kita akan dapat mengetahui rahsia itu, memahami bahawa kemuliaan terdapat pada para isteri tidak lain kerana peranan baginda dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Kerana suami ni merupakan umpama, kalau nak diberi contoh, di iklim lah, temperature yang mengawal suhu suatu bilik pada airconnya. Allahu Akbar. Ayah sangat nak cakap, tapi itulah hakikat dia. Abdul Azim, Baria Muhammad, Mukri Hashim, Muiz Nasir. Kita belajar daripada buku Isteri dan Puteri Rasulullah SAW. Terdapat satu patah mengatakan di sebalik seorang lelaki yang agung ada wanita yang agung juga. Bahkan ada patah menyebutkan kuda itu bergantung pada siapa penunggangnya. Kuda tu hebat dah, tapi yang menunggangnya itu perlulah mahir. Kalau tidak, kuda tu hebat macam mana pun dia tak boleh nak lagi kencang. Azrina, Assalamualaikum Husna Rasli, barakallahu fikum Ziti, Fauzia Jimat, alhamdulillah semua yang hadir pada pagi ni. Jadi Rasulullah bukan contoh teladan terbaik bagi lelaki dan melayani para isteri. Bagikan giliran pada isteri, memberikan nafkah, kelembutan, kesopanan, hormat dan juga bijak mengendalikan amarah dan cemburu, dan mampu menyelesaikan persisian antara isteri dengan lemah lembut, di samping menasihati mereka dengan cara yang baik. Bayangkan bila kita berkahwin ni tuan-tuan, kita berkahwin dengan seorang manusia yang kita kenal dari jauh sebelum itu. Rupa-rupanya bila berjumpa dua orang manusia dengan 1000 kelainan, mungkin lebih. Cara bertindak, cara berfikir, maklumlah kita ada cara dibesarkan oleh ibu kita, isteri kita pun ada cara dibesarkan oleh ibu mereka. 20 tahun, kalau kita berkahwin wanita itu usia 22 tahun, 24 tahun dia bergelumang dengan cara hidup yang tertentu yang berbeza daripada cara kita. Dan alangkah indahnya kata-kata ahli falsafah bijaksana itu, bahawa dalam perkara bersifat kanun dunia ni, macam-macam jalan boleh diikuti. Kan kita tengok keliling kita, ada orang berjaya, tapi caranya kena pergi belajar luar negeri dulu, balik baru dia dapat applykan ilmu dia. Ada orang tu belajar daripada kesusahan, SPM pun gagal, maka ternak kambing, tapi hari ni dah jadi gembala besar. Maka dalam bab kanun keduniaan ni, kita kena menasihati anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, anak lelaki kita, nanti kau akan berkahwin dan bertemu dengan manusia yang mempunyai 1000 perbezaan dengan kau. Waktu kau bercinta, berkenalan dengan dia, semua benda kau nampak yang baik-baik. Tapi bila dah berkahwin, malah kau tahu hakikat yang sebenarnya seorang manusia. Alhamdulillah. Nurani, Rizal, alhamdulillah, Umi Hajar, Rukia Karim, Ziti, alhamdulillah semua yang hadir, Asma Zainal, Hijrah biiznillah, barakallahu fikum, Sa'adi Adullah. Sejak kuliah anda pagi ni, tolong share pada teman-teman kekas. Cepat, sebab lagi nak habis lah. Sekejap je pagi ni, kerana kejap lagi nak rush pergi ke Astro. Maka kalau ada kesempatan, beritahulah kepada orang lain keliling kita supaya dapat jariah ilmu di pagi Jumaat ni. Dapat kita sebar luaskan kalimah Allah. Walaupun kita tak pergi berjihad di jalan Allah, tapi kita menyampaikan perkara ini, kuliah ni, untuk dengari oleh orang lain. Moga-moga ada satu yang mencetus idea mereka untuk menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya.
Baik, setiap pagi baginda akan mengunjungi para isinya untuk menyampaikan nasihat dan taklim. Pada waktu petang baginda akan berbual mesra bersama mereka, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Para isi Nabi biasanya akan berkumpul bersama baginda di rumah mereka secara bergili-gili. Dalam pada itu baginda juga sering membantu melakukan kerja rumah dan menyelesaikan keperluannya sendiri. Sekarang, you see ada masalah ni, C22. Sekarang kita akan mengetengahkan beberapa aspek kehidupan Nabi sebagai seorang suami bijak menguruskan urusan rumah tangga yang terdapat padanya beberapa orang isteri, berbagai karakter, latar belakang dan usia berbeza-beza. Sebenarnya kita bakal mengetahui bahawa kejayaan Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, malah meliputi segala kehidupan aspek yang lain, politik, ekonomi. Sejarah kemenangan baginda dalam berbagai kemenangan menunjukkan bukti yang luar biasa. Dengan demikian kita akan mengetahui baginda salah satunya contoh teladan yang sempurna sepanjang hayat manusia. Ini di barat mereka buat kajian, apakah negara yang akan bangkit selepas jatuhnya Amerika. Mereka negara yang pada hari ini korup, banyak masalah yang berlaku, penganiayaan, kezaliman, penindasan. Maka mereka pun lihat ada 2-3 calon, antaranya umat Islam itu sendiri. Islam ada kualiti untuk bangun. Yang lain adalah China. Maka China didapati tidak boleh bangun kerana China ini penuh dengan corruption sebenarnya. Kenapa? Kerana China suka meniru hak orang lain. Kalau ada sebuah kereta terkenal di Eropah, ditiru, lambang boleh lebih kurang sama, enjin pun sama. Kalau ada sebuah kereta terkemuka di Jepun dipakai, maka ditiru sebiji-sebiji. Mentang-mentang di negara kuat penduduknya ramai, maka dia boleh tiru apa sahaja. Kenderaan berat habis mau dikopi. Kalau kopi dan baiki tak apa, tapi kopi 100%. Jam tangan. Tengoklah dekat mana-mana online, kedai online tu. Ada nama macam-macam yang hebat-hebat ni, harganya puluh ribu, ratus ribu, boleh beli berapa sen saja harga kan online tu. Menunjukkan kepada kita bahawa negara China adalah negara yang penuh dengan corruption, penipuan, mengambil hak orang dan sebagainya. Orang nak bangunkan satu brand itu punya susah payah. Bayangkan kalau kita yang punya brand, tiba-tiba orang copy brand kita dan mendapat manfaat daripadanya, tentulah kita marah kan. Itulah fatwa yang para ulama keluarkan, haram hukum. Kita tak mampu pakai yang mahal-mahal, pakailah yang mampu. Berapa kita nak tayang, nak tunjuk diri kita hebat, kita pakai benda yang haram. Baik tuan yang mulia saya, sebelum terlupa saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kami ada trip pergi ke Mekah untuk umrah pada bulan 9. Bulan 9 ni, ini dah setengah bulan kan. Kita juga ada trip pergi ke Krabi pada hujung bulan 9 ni, tepatnya 23 bulan, 4 hari saja, 3, 24, 25, 26. Kita belajar mensyahadahkan orang. Kerana kita ada ramai yang berpotensi untuk masuk Islam, tapi belum lagi ada peluang. Kenapa? Kerana kita tak dapat nak pentik ayat yang betul pada mereka pada waktu yang betul. Saya nak ajak tuan-tuan, ada tuan-tuan ada kesempatan, tak kisah di tuan-tuan ke, anak-anak ke, ayah ibu ke, siapa saja, lelaki ke, perempuan ke, jom ikut kami dalam trip pergi ke Selatan Tai, ke Krabi. Kita nak belajar program dakwah dari seorang insan yang istimewa, yang telah pun mengislamkan ribuan manusia kat sana. Hazinai, ini Nadia Nai. Jadi yang ketinggalan program ni terhad sangat bilangan penyertaannya. Jadi masih ada kekosongan lagi, tak banyak dah. Ada tuan-tuan punya kesempatan, join kami dalam trip ke Selatan Tai, ke Krabi, untuk kita belajar kaedah yang betul, berdakwah kepada orang, mengambil waktu yang betul. Hamba Allah ni telah mengislamkan orang kadang-kadang agak gereja. Hari raya haji yang lalu, satu kampung diislamkannya. Cara dia mau betul, guna ayat yang tepat, waktu yang tepat, kaedah yang tepat. Ada masalah ni, sahabat dimulai Allah sekalian. Terima kasih kepada sahabat yang hadir, yang memanjangkan video pada pagi ni, yang hadiah saya bintang TikTok bagi hadiah banyak ni tuan-tuan. Terima kasih banyak Terima kasih sahabat yang hadir di mana saja anda berada. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Jadi berikut diperincikan tentang sifat Nabi sebagai seorang suami. Yang pertama, Nabi suami yang menyenangkan. Dalam masa yang sama, Nabi juga seorang suami yang tegas. Yang ketiga, kualiti ada pada baginda seorang suami yang setia. Tegas, menyenangkan, setia. Ini karakter kualiti yang patut ada pada seorang suami. Kalau kita berkahwin, kita dapat menyenangkan isteri dengan tempat tinggal. Kalau tak besar pun kecil, ada pakaian, makan. Itu kewajipan yang ada pada atas seorang suami. Kan tegas dalam perkara-perkara yang patut dan tak patut dilakukan. Kemudian seorang suami yang setia, yang sedar punya tanggungjawab dan ada amanah yang terpikul di atas bahunya. Ramai beranggapan bahawa Nabi adalah seorang Rasul yang serius, kaku dengan para isteri. Perkara itu tidak benar. Sebaliknya, Nabi merupakan seorang manusia yang sangat menyenangkan orang kelilingnya, terutamanya para isteri, yang hadir di hadapan mereka dengan wajah berseri, bergurau senda dengan mereka pada waktu-waktu tertentu.
Bukan tegang je, ketat je muka. Oh tak. Kita semua nak masuk juga. Jadi muka kena tegang. Ya tak macam tu tuan-tuan. Ya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah aku pernah melihat Nabi berada di pintu kamarku, sedangkan dalam masjid waktu itu ada beberapa orang Habsyi yang sedang main tombak. Baginda kemudian menutup aku dengan selendangnya supaya aku tidak dilihat oleh orang ramai. Namun aku pasti dapat melihat permainan mereka. Aku sandarkan wajahku di antara bahu dan telinga baginda dengan menempel pada pipi baginda. Kemudian baginda bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau sudah puas melihatnya? Aku jawab, belum. Aku tetap melihat permainan itu di tempatku berdiri sehinggalah aku berasa puas. Dari yang lain, Nabi berdiri menemaniku melihat main itu sehinggalah aku puas. Kemudian aku pun beredar. Ni tuan-tuan ya. Maknanya dalam hidup ada pembahagian waktu untuk kita ajak isteri kita pergi tengok mungkin pembarisan, asalkan tidak menedahkan aurat, tak ada pergaulan lelaki perempuan. Maka harus untuk kita bawa suami kita pergi tengok, mungkin ada pencak silat, hiburan-hiburan sedemikian tuan-tuan yang berkasihan. Jadi itulah rumah tangga Nabi. Aku pun menyambut ajakan baginda dan ternyata aku dapat mendahului baginda pada masa itu. Belum berlari itu. Pernah buat tak tuan-tuan? Kita nak buat lutut pun tak kuat. Umur dah masuk 5 series. Maka ajaklah isi main badminton sebagai contohnya. Beli meja pingpong, main kat rumah dengan isi. Tengok siapa menang. Tuan-tuan, dah buat ke belum? Allahu Akbar, masya-Allah, romantiknya Nabi SAW. Berapa waktu selepas kejadian itu, maka kemudian badanku agak berisi. Dah lama kahwin dah berisi. Maka satu hari aku bersama dengan Rasulullah. Rasulullah berkata pada para sahabat, silalah berjalan dahulu. Para sahabat dahulu kami. Kemudian baginda berkata kepadaku, mari kita berlumba. Pada ketika itu aku lupa tentang kemenanganku dahulu. Badanku sudah berisi. Biasalah ya, orang perempuan, lelaki bila berkahwin, tentulah badannya akan naik. Kecuali lah siapa, ila marahimallah, kecuali yang Allah Ta'ala beri kepadanya kesempatan untuk serta bersenam, jaga makan. Tapi yang lain mestilah macam, yelah orang kata macam belon dipampam. Dulu masa berkahwin besar pinggangnya 22. Lepas berkahwin, saya tak nak sebutlah berapa sentimeter dah jadi badannya. Jadi tuan-tuan, itu adat lah tuan-tuan ya. Kalau orang Arab tu, salah seorang daripada mereka menjadi besar seperti itu, maka jawapannya kepada orang ramai, nada bergurau, tanda aku bagi makan cukuplah kepadanya. Dalam hadis Nabi pun ceritakan Aisyah bila dah berkahwin Nabi, badannya mula berisi. Maka Nabi pun belum berlari sekali lagi. Kali itu Nabi pula yang menang sallallahu alaihi wasallam. Bagi tertawa atau mengatakan ini lawan dengan yang itu. Jadi seri, satu sama. Itu kau menang wahai Aisyah. Hari ni aku pula menang, kata Rasulullah ya. Syamilah kaur al-masalah. Ada buat tak begini baru ni budi dengan isi kita? Tak ada pun ajak main badminton, ajak main pingpong, ajak main catur ke, tapi yang paling baik yang mengeluarkan peluh sallallahu alaihi wasallam Nabi lakukan ya. Nabi juga pernah berkata kepada Aisyah, aku tahu bila kamu menyenangiku dan bila kau sedang marah kepadaku. Beliau pun bertanya, bagaimana kamu dapat mengetahuinya? Baginda lantas menjawab, kalau kamu menyenangiku, kamu akan berkata dalam sumpahmu, tidak demi Tuhan Muhammad SAW. Tetapi bila engkau sedang marah kepadaku, engkau akan bersumpah tidak demi Tuhan Ibrahim. Nabi sampai observe apa-apa yang terbit daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tengah senang dengan Nabi, dia akan jawab demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi. Tapi tang marah, dia akan cakap pada Rasulullah SAW, demi Tuhan Ibrahim. Hilang nama Nabi SAW. Maka Nabi faham itu tengah marah lah tu. Tuan-tuan ni, kita pun bersama isi faham ketika isi kita marah, kita diam. Ketika kita marah, isi pula yang kena diam. Jangan dua-dua marah. Seorang bercakap, seorang kena dengar. Baik tuan. Maka Aisyah menjawab, benar, tapi demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan meninggalkan kecuali hanya namamu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha jawab lagi tu. Ini adat lah tuan-tuan ya, dalam perkahwinan, terutamanya bagi mereka yang mengamalkan ada beberapa orang isteri seperti dalam hadis Nabi SAW ini. Cerita tentang kualiti Nabi dalam bab sabar pula. Seorang ulama pernah berkata, ketahuilah bahawa akhlak baik terhadap isteri bukanlah sekadar menahan diri daripada menyakiti mereka, bahkan mampu menanggung perilaku buruk mereka, bersabar atas kesalahan dan kemarahan mereka sebagai usaha mencontohi Nabi SAW. Dalam kalangan isteri Nabi, pernah ada yang memprotes Nabi. Salah seorang daripada mereka pernah bersikap dingin terhadap Nabi selama sehari suntuk. Isteri Sayyidina Umar juga pernah memprotes beliau hingga Umar berkata, adakah kamu nak memprotesku? Jawapan isteri Rasulullah juga pernah protes Nabi, padahal Nabi lebih baik daripada dirimu. Allahu Akbar. Sayyidina Umar ni bila melihat isteri dia protes, marah kat dia, ya Abu Amni al-Masalan,
Maka Sayyidina Umar pun tegur, nak protes tu. Maka isteri pun jawab, yelah, isteri Nabi pun protes kepada Nabi, sedangkan Nabi lebih baik daripada mu. Allahu Akbar. Itulah kehidupan dalam perkahwinan. Ada hari kita gembira, ada hari kita suka, ada hari kita derita, ada hari kita yang menghajuk. Apa pun jangan lupa, janganlah tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Semua ini amat elok dijadikan teladan oleh para suami. Mereka hendaklah memiliki sifat santai ketika bersama keluarga, sebagaimana ditunjukkan Nabi SAW dalam kehidupan rumah tangga. Lebih-lebih lagi ketika berkumpul dengan isteri bagi menggembirakan hatinya, meringankan beban hidup yang lalui, menghilangkan ketegangan setelah seharian bekerja. Orang perempuan suka dipuji, pujilah dia. Oh, cantiknya telekung tu tak basuh sebulan padahal. Oh, cantiknya tudung, beli kat mana ni, berapa ribu harga ni. Ni handbag, tegur padahal kita yang beli kan. Ya Allah, cantiknya adik abang susun pinggan mangkuk ni. Ya Allah, ya Karim, sedapnya sup hari ni, walaupun masin. Oh, sedapnya, Masya Allah, sambal ni padahal pedas. Contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itulah kaedah Nabi kita SAW. Mazhar Mukhtar, ya Allah, romantikusnya, kata orang Indonesia, Rasulullah SAW. Orang Indonesia panggil politikus, romantikus. Romantiknya Rasulullah SAW. Jadi kita ni punya banyak pelibatan kat luar dengan kesibukan kita. Kan bagaimana cara kita jawab telefon kalau isi kita call. Dengar ni, lagi telefon. Kalau tengah cakap tegang tu menandakan tengah bercakap dengan bini lah tu, kata Datuk Fadilah Kamsah. Hafizahullah. Sebenarnya cakap dengan orang kan lembut. Kalau cakap lembut dengan perempuan tu menandakan bukan isinya lah tu, bukan sopan santun lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal ini perempuan lah yang basuh baju kita kan, yang menggosok baju kita. Sagi tak tegang tu, sagi tu tak kunti gosok kan. Kita balik, dia tahu kelaparan, tengok muka suami kelaparan, kita kata kita kenyang, dia tetap masak untuk kita. Dia melahirkan untuk kita anak-anak. Dia bersabar atas banyak kelemahan kita. Masa kita pergi Mekah buat ibadah haji, tengah penat, dia pun penat, dia sanggup buat air untuk kita. Itulah isteri. Jadi jangan lupa untuk puji isteri, cakap baik dengan isteri. Si call jawab, abang tengah meeting sekarang, nanti abang call balik. Ya Allah, ya Tuhan, saya tengok ramai orang berjaya keliling saya tuan-tuan. Mereka ni umur air, barakallahu fikum. Kakak tersayang Azizah Jaafar, semua yang hadir pada pagi ni. Lagi tinggi skala kejayaan orang itu, lagi lembut dia cakap dengan isinya sebenarnya tuan-tuan. Tengok gaya cakap Datuk ni, tengah cakap isi lembut, cakap bergurau dengan isinya. Ya Allah, ya Tuhan. Tak ada tata titu, apa lagi bila nak keluar daripada rumah. Allahu Akbar. Jadi inilah dia sikap orang yang berjaya dalam hidup, di sisi manusia, di sisi Allah SWT lebih lagi. Kadang-kadang dia gurau pula dengan adik-adik dia. Apakah hukum? Dia nak kenakan isi tu, tapi isi pun dah bang. Apa yang ada bergurau dengan isi tu, seronok orang lain tengok. Ya Allah, pasal itulah kau berjaya kan. Kau berjaya kerana kau berjaya mendidik isi kau sebaik-baik contoh kau ni kepada kami. Tuan-tuan, ingat tu. Anak-anak kita besok membesar, yang lelaki, yang perempuan, yang jadi suami orang, jadi isteri orang. Mereka belajar banyak daripada kita tuan-tuan. Lebih banyak daripada mereka belajar kat universiti tu, daripada kawan-kawan. Maka Umi Sofia, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan semua yang hadir, Rashidah Rahman, Zainul, puan kami saya CMS pun ada. Ada Taifor. Saya ada kawan-kawan di Singapura. Tengok kawan-kawan di Singapura ni bergurau dengan isteri. Ya Allah, tak ada lebih, tapi nampaklah kematangan dan juga kualiti yang mereka pelajari daripada Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan semua juga sahabat saya daripada Indonesia. Ya Allah, punya penyayang pada isi. Saya jumpa tu, saya tengok. Allahu Akbar. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Baik, kita belajar sama lagi. Rasulullah juga suami yang tegas. Sungguhnya baiknya pergaulan Nabi terhadap para isteri, bahkan bersifat lemah lembut, pelakuan menyenangkan, kesabaran baginda. Semua itu tidak menghalang baginda untuk bersikap tegas pada waktu-waktunya. Tidaklah sempurna pendidikan, melainkan dengan menempatkan sifat lembut pada tempatnya dan marah pada tempatnya. Itu namanya wisdom, itu namanya kebijaksanaan tuan-tuan Sebab itu dalam Quran Allah firman ditujukan kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 28 hingga 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi,
Katakanlah kepada para isimu, sekiranya kamu menginginkan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya, maka marilah aku beri pada kamu pemberian mut'ah, iaitu sagu hati. Aku lepaskan kamu dengan cara yang terbaik. Namun, sekiranya kamu menginginkan keridhaan Allah, Rasulnya dan kenikmatan hari akhirat, kemewahannya, maka sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi mereka yang buat baik antara kamu. Ini tegas tak? Tegas tuan-tuan. Kita baca ayat ini 1400 tahun lebih lepas Nabi wafat. Kita melihat bagaimana tegasnya mesej ini ditujukan kepada para isteri Nabi. Berarti kehidupan Nabi ni serba sederhana. Nabi orang paling kaya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata Nabi miskin tau. Nabi kita kaya SAW. Kalau Nabi kehendaki, gunung di depan Nabi pun boleh tukar menjadi emas. Dan sekali peperangan, ni kalam ni saya ambil daripada Sahibus Samaha, Datuk Dr. Muhammad Sawi Harun, Mufti Kerajaan Terengganu, Sahibus Samaha, Tuan Guru kami, berkata Nabi adalah insan yang paling kaya. Salah kalau kita kata Nabi itu miskin. Tetapi kayanya Nabi, pagi dapat harta ghanimah berapa juta nilainya, menjelang waktu asar hari itu habis, telah diagihkan kepada orang memerlukan, kerana Nabi pilih untuk hidup serba sederhana. Muhammad Fazli Ahmad, jangan kita kata Nabi miskin. Tak, Nabi SAW kaya. Cuma Nabi pilih hidup yang sederhana. Sebagai contohnya, kita ni orang kaya, mempunyai banyak wang, harta. Walaupun demikian, kita terbang mana-mana naik ekonomi kelas, naik ekonomi saja. Tujuannya apa? Untuk didik anak-anak kita jangan bersifat takabur. Contohnya takabur, naik ekonomi kelas. Ayah mampu naikkan kau bukan business class, first class pun ayah mampu. Apa kelas ni? First class. Tapi ayah nak kau belajar anak-anak, jangan kau rasa susah hidup macam ayah dulu ketika mulakan perniagaan. Kalau ayah bagi semua mewah, itu namanya zuhud. Kita mengambil yang paling kurang walaupun kita mampu ambil maksimum. Begitu tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Ada menteri besar, saya pun tak perlu sebutlah tuan-tuan, gajinya katalah sebanyak 10,000, dia cuma ambil 3,000 saja. 7,000 lagi dikembalikan ke kerajaan negeri. Memandang kerajaan negeri pada waktu itu memerlukan kewangan. Walaupun 7,000 apa sangat boleh bantu bangunkan negeri, tapi menunjukkan dia bersempati atas kesusahan rakyat. Ada tak yang buat begini tuan-tuan ini mulia Allah sekalian? Moga ada lah, kita pun tak tahulah siapa yang melakukan demikian. Mungkin cerita saja, tapi dilakukan itu tidak, kita tidak pasti. Tapi itulah maksud zuhud, salah satu kerangkanya. Berarti kita pilih hidup yang sederhana walaupun kita mampu. Macam pemilik bank Rajhi itu tuan-tuan, Rajhi, Sulaiman Rajhi. Kabarnya tisu dalam kocek ni pun tuan-tuan, ni tisu ni kan, tisu ni saya tunjuk pada tuan-tuan. Tisu ni pun bahagi dua tau. Satu letak dekat bawah kocek, satu dia pakai jubah macam saya ni, satu letak kat atas. Tisu pun kita selamba je satu kotak kita pakai. Kadang-kadang tuan-tuan saya nak ingat tuan-tuan tahu, apa maksud membazir? Terlanjur kita bercerita tentang tisu ni. Membazir ni maknanya kita mengambil benda yang berlebihan, lebih daripada kadar yang diperlukan. Contohlah, kita pergi ke hotel, kita ambil semua kopi, ambil tea yang ada dalam bilik tu, gula habis semua kita ambil. Padahal kita tak minum gula pun. Bawa balik ke rumah, lepas tu letak dalam beg, lepas tu dah terlupa, tak buka. 6 bulan kemudian kita travel, Allahu Akbar, kenapa dah tak keluarkan susu ni, tak keluarkan. Mentang-mentang benda tu free, kita ambil. Tak apa, ni komplimen, ambil je. Sabun mandi dan sebagainya daripada bilik hotel, tak payah ambil lah tuan-tuan. Faizal Awakar, Alhamdulillah, Barakatuh, Alhamdulillah semua saya yang hadir. Apa buat kita ambil kalau kita tak pakai? Kan baik kau tinggalkan, boleh orang selepas dan gunakan. Kan kita ambil tisu banyak-banyak dalam kapal terbang, letak dalam beg, lepas tu dah terlupa, lepas tu tumpah keluar dalam tu, dah tisu tak boleh gunakan. Padahal kita tak perlu ambil banyak macam tu pun. Anwari, Alhamdulillah, Barakatuh. Jadi kita ni kena jadi orang yang ada wisdom lah, ambil sekadar keperluan. Kan? Sebab dalam hadis mengatakan iktasil walau kunta ala nahrin jarin. Dalam kau ini bersifat ekonomi, walaupun berada di atas sungai yang mengalir deras. Bukan mengatakan kau boleh ambil air sukanya, sebenarnya yang buang air pada bukan tempatnya. Nak buat apa? Kita ambil sekadar keperluan saja. Nasihat saya kepada yang suka mengumpul tea dan juga kopi daripada hotel, akhirnya tak diminumnya. Yang suka mengambil sabun dan juga shampoo dari bilik hotel, tapi padahal kat rumah dia tak pakai pun yang tu. Membazir tuan-tuan. Ini membazir, satu bahagian pembaziran. Akhirnya hotel tersebut terpaksa sediakan lebih banyak lagi alat, dan terpaksa import, terpaksa buat. Maka banyaklah apa dipanggil sebagai sumber-sumber alam ni yang terpaksa dikompromiskan dengan tujuan untuk memenuhi nafsu manusia yang tak pernah puas-puas. Stop
Jangan ambil benda yang kita tak perlukan. Akhirnya berlaku pembaziran. Begitu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Saya rasa saya nak berhenti setakat ini saja dulu untuk belajar. Kita belajar beberapa kualiti daripada Nabi, kelembutan dan juga penyertaan Nabi bersama dengan para isteri dalam aktiviti-aktiviti yang merapatkan perhubungan itu. Kerana perkahwinan bukan setakat perhubungan seksual semata-mata, malahan dia juga melibatkan hubungan sosial, mengajak dan mengajar isteri kita bagaimana bergaul dengan masyarakat dengan cara yang betul. Maklumlah kadang-kadang orang perempuan tu pendidikan keluarganya tak expose dia kepada dunia luar. Ia bergurau dengan isteri dengan cara yang betul. Mudah-mudahan ia mendatangkan keberkatan dan kasih sayang yang menambah dalam hubungan kita. Kasihanlah isteri kita tuan-tuan, kerana mereka ni merupakan perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menemani kehidupan kita. Padahal dia berada dalam keluarganya dan keadaan baik, dia hormati, dia sayangi. Kita tiba-tiba bila berkahwin ni kita buat macam apa je. Mungkin lebih teruk daripada sampah. Perempuan itu kesian dia tuan-tuan ni. Jadi pelajari daripada Nabi kita bagaimana tindakan dan juga perkara-perkara yang dilakukan, sikap Nabi, kualiti yang daripada baginda. Alangkah romantiknya kehidupan kalau kita mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun baca lebih lanjut daripada buku Isteri dan Puteri Rasulullah SAW yang baru saja terbit dari Telaga Biru ni, boleh dapatkan secara online www.telagabiru.com.my. Mudah-mudahan dibaca kepada anak isteri kita ada manfaatnya, kualiti dan juga perkara-perkara yang belum kita lakukan sedangkan kita mampu melakukannya, tak perlu mengeluarkan keuangan untuk melakukannya. Sekian tuan-tuan yang mulia, Puan Azizah Abdul Aziz, lama tak nampak. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana hadir star kat saya, Long Jaafar. Terima kasih Muhammad Yasin Salim, Umi Sofia, Alhamdulillah semua yang hadir. Ini Dedi, Hani Abdul Malik, semua yang hadir, Rozian Hashim. Jangan lupa ya, bagi mereka nak menyertai kami dan trip ke Selatan Thai, ada tempat yang terhad. Kita bukan saja nak makan yang enak, nak melihat pandangan indah, kita nak belajar satu kerja yang mungkin kita belum lakukan dengan jayanya, iaitu bagaimana berdakwah dengan cara yang betul. Saya nak ajak tuan-tuan untuk bertemu dengan guru saya yang telah punya pengalaman mengislamkan ribuan manusia kat sana. Dan bagi mereka yang melakukan ibadah umrah, di Zan Travel kami ada tiket dan juga hotel yang telah confirm untuk bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 Ramadan pun ada. Jom pergi, bukan setakat umrah yang penuh tarbiyah insya-Allah. Setakat saja dulu, hingga jumpa lagi pada waktu yang lain. Tak ada apa-apa bagi esok, kita jumpa lagi pada waktu lebih kurang sama. Saya mohon ampun maaf kena berhenti sekarang sebab nak ke TV, ada program berikutnya. Bagi tuan-tuan yang kesempatan boleh tengok Astro Go Shop pada pagi ni jam 9 pagi. Saya ada promosi menjual bahan-bahan berguna untuk dibaca, bagi tuan-tuan yang kesempatan ni. Terima kasih tuan-tuan, jumpa lagi pada waktu lain insya-Allah. Jangan lupa tahu dapatkan buku ni. Dan bagi tuan yang minat untuk travel, kami di Zahazan Travel menyediakan perjalanan penuh tarbiyah, bukan setakat jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan dan jalan-jalan bina iman, subur iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, Badrul Azam. Bagusnya nama minta Masyaallah. Kamal John alaihi Maira K. Rozian Hashim. Terima kasih Ila Saleh Nazi. Serisa sahabat di mana saja anda berada, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, di Afrika pun ada. Masya-Allah, buat apa kat Afrika ni, bekerja apa ni? Alhamdulillah semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bagi tuan yang belum join kami dalam sahabat Ustaz Zazan di Telegram, dijemput buat demikian kerana ada banyak perkongsian yang berlaku kat situ, doa, fakta dan doa, dan juga isi kandung pelajaran kita ada dicatatkan di situ oleh Ustazah Nurilis. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa jami' ashabil huquq alaina minal muslimina wa simatil mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nahab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang mulia Raja Rozin. Terima kasih Zainaria, Bika, terima kasih Ila Saleh, Nazri, Salisa, Muhammad, terima kasih. Terima kasih ya. Naim, Qasim, Ummi Sofia, Gainafi. Terima kasih Kak Long Nur. Terima kasih semua Abah Rudin Budi, barakallahu fikum. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zanulis, terima kasih Kak Lonor. Terima kasih
Puan Kamisa HMS dari Singapura. Terima kasih Baruni Budi. Terima kasih Zaujah Kuamizi. Terima kasih Gainafi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nursi, terima kasih. Umi Sofia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Ramlah, Umi Sofia boleh tekan link kat bawah tu, Kak Zazan Muhammad tu, nanti boleh tengok lanjut. Terima kasih. Sabarudin Udi, cikgu, apa khabar cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.